Dia bermain sehingga mencecah usia 44 tahun serta memegang rekod melakukan kemunculan paling panjang tanpa henti di Liga Perdana Inggeris. Assalamualaikum guys, bertemu aku lagi dalam rancangan Nengok TV. Hari ni punya cerita pula 5 pemain bola sepak terkenal yang telah bankrupt. Nasib atlet profesional dalam bab kewangan selalunya kurang cemerlang. Dalam laporan tahun 2018, lebih 500 pemain yang pernah menjadi pemain Liga Perdana Inggeris dikatakan menghadapi masalah kewangan. Walaupun satu masa dulu pernah mendapat gaji yang jauh lebih lumayan berbanding orang lain. Sukan bola sepak memang mampu melahirkan ramai nama besar yang tidak dapat lari daripada masalah yang sama. So, kat sini aku ada 5 pemain bola sepak yang terkenal telah bankrupt. Nombor 5. Nombor 5. John Arne Riise, salah seorang pemain pertahanan yang mencipta nama di pasukan Liverpool. Pemain kelahiran Norway ni mencetuskan kontroversi sekitar 2007. Walaupun terkenal dengan kemahiran menendang kaki kiri yang boleh dikatakan power macam peluru, dan tak silap aku dia pernah patahkan kaki salah seorang benteng pertahanan, Riise tidak mampu membayar hutang sebanyak 100,000 pound walaupun gajinya ketika itu 50,000 pound seminggu. Biasanya, pemain diisytiharkan bankrupt selepas bersara, tetapi Riise nyata berbeza, diisytiharkan bankrupt semasa kemuncak kariernya. Nasib malang menimpa Riise selepas salah satu pelaburan hotel yang disertainya di Norway tidak membawa pulangan yang diharapkan. Riise juga dikatakan menjadi mangsa penipuan melibatkan nilai 3 juta pound yang menyebabkan dia berdepan kerugian yang sangat besar. Status beliau sebagai pemain paling banyak beraksi untuk pasukan kebangsaan Norway nyata tidak membantu beliau menghadapi masalah kewangan. Nombor 4. Nombor 4. Paul Gascoigne, salah seorang pemain legenda England yang sering dikaitkan dengan masalah disiplin, iaitu Paul Gascoigne bersara sepenuhnya daripada bola sepak pada awal era milenium. Walau bagaimanapun, hidupnya mula bergelumang dengan masalah ketagihan arak sehinggakan dia berdepan masalah kewangan yang kritikal. Notis pengisytiharaan bankrupt diserahkan kepada beliau pada tahun 2011 akibat daripada tuntutan cukai yang tidak dijelaskan berjumlah 42,500 pound keseluruhannya perlu dibayar. Gascoigne melakukan rayuan untuk diberikan tempoh pembayaran secara angsuran. Walaupun satu ketika dulu dia mempunyai pendapatan sekitar 22,000 pound seminggu. Dia juga pernah menerima wang persetujuan menandatangani kontrak sebanyak 2 juta pound semasa menyertai pasukan Lazio di Itali pada tahun 2016. Gascoigne pun pernah berjaya menyelesaikan jumlah tuntutan secara pembayaran bulanan dan diisytiharkan bebas daripada risiko dianggap bankrupt. So, dekat sini tauladan dia adalah nak mabuk boleh tapi jangan sampai merana diri. Nombor 3. Nombor 3. David James, salah seorang pemain kebangsaan England yang menjadi pujaan gadis kerana wajahnya yang tampan. Dia kan macam kerinting-kerinting yang handsome macam tu. So, David James terkenal sebagai salah seorang penjaga gawang England yang berbakat tapi turut sama dikenali kerap melakukan kesilapan yang merosakkan dirinya. Walaupun begitu, ternyata pengurusan kewangan beliau lebih teruk. Semasa zaman kegemilangannya, James dikatakan terlalu boros. Seandainya kasutnya terkoyak sikit je pun, dia akan membeli baru. Dia juga banyak membeli kereta yang mahal. Walaupun James tu macam tu perangai dia, James juga terkenal sebagai seorang yang dermawan melalui banyak aktiviti amal yang dianjurkan beliau.
Selepas melalui penceraian yang menyebabkan dia kehilangan banyak aset, pada tahun 2014, tahun selepas bersara, James diisytiharkan bankrupt. James mengumumkan acara jualan bagi membolehkan dia membayar sejumlah tuntutan wang yang diperlukan, dengan majoriti jualan membabitkan jersey terhad yang dikumpul sepanjang karier beliau. So, jersey-jersey original tu semua dia let go dengan harga yang berpatutan mungkin. So, nombor 2. Nombor 2. Brad Friedel diisytiharkan sebagai salah seorang pemain terbaik Amerika Syarikat yang bermain di Eropah. Brad Friedel mempunyai karier sebagai penjaga gawang yang lama. Dia bermain sehingga mencecah usia 44 tahun serta memegang rekod melakukan kemunculan paling panjang tanpa henti di Liga Perdana Inggeris. Brad cuba melakukan apa yang dia patut lakukan, membangunkan sebuah akademi bola sepak di sekitar Columbus dan Cincinnati. Tujuan akademi yang dibuat tu untuk melatih generasi baru pelapis bola sepak Amerika Syarikat. Malangnya, modal menjalankan akademi itu yang dibuat tanpa meletakkan keuntungan akhirnya menghantui Brad. Dengan menggunakan pelaburan dana sendiri serta pinjaman sejumlah $10 juta, Brad membuka banyak pusat latihan, namun ekoran ketiadaan perancangan rapi, akhirnya projek tersebut berdepan kegagalan hanya untuk menampung kos operasi yang terlalu besar. So, Brad ni cuba untuk menjual beberapa aset milik akademi tapi tak mendapat sambutan. Atas niat baik Brad, dia terpaksa menanggung jumlah hutang yang tinggi dan rumahnya pula dirampas. Sebabkan modal yang terlampau besar dan juga benda yang dia buat tu tak menjadi, akhirnya hidup dia sendiri yang hancur. So, nombor 1. Nombor 1. Ronaldinho. Pada zaman kemuncaknya, Ronaldinho adalah pemain nombor 1 dunia. Dia bukan saja terkenal dengan di padang, malahan terpilih untuk menjadi duta kepada banyak jenama terkenal di dunia. Disebabkan kariernya yang hebat, dia memenangi anugerah pemain terbaik 2004 dan 2005. Tambahan lagi, dia berjaya merangkul semua piala yang ada serta dinobatkan selebriti bola sepak dunia setaraf David Beckham. Pendapatannya hanya melalui bola sepak juga sangat tinggi. Dia dilaporkan mendapat gaji £1 juta sebulan di Barcelona, £480,000 selepas berpindah ke AC Milan, sebelum menerima bayaran £100,000 ketika penghujung karier beliau di klub Flamengo, Brazil. Pada tahun 2015, nilai Ronaldinho diumumkan berada sekitar 80 ke 100 pound juta keseluruhannya. Malangnya, kehidupan dia yang agak boros, tidak takut untuk berbelanja serta gemar berfoya-foya. Beberapa siri kesilapan yang dilakukan melibatkan penaja juga menyebabkan jenama besar mula menjauhkan diri dari dia. Pada tahun 2018, selepas berdepan tindakan saman akibat pembinaan tanpa permit melibatkan kediamannya, Ronaldinho diminta membayar sebanyak 1.75 juta pound. So guys, itu saja untuk info kali ni aku boleh bagi dekat korang. Kebanyakannya diorang ni macam lupa akan yang dorang ni kaya sampai akan membawa mudarat kat diri dorang juga. So apa pun, aku nak minta maaf kalau ada salah silap aku bertutur atau bercakap sebelum ni. Jangan lupa like, subscribe, share video ni guys. Komen juga kat bawah. Jumpa aku lain video insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peace.